Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la 'ilma lana illa Ana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nawwir bi kitabika absarana wa atliq bihi alsinatina washrah bihi sudurana wasta'mil bihi ajsadana bihaulika wa quwwatika fa innahu la haula wala quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Amin. Baik. Alhamdulillah, kita perlindungan. Lalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan rahmat-Nya, dapat lagi kita berada di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan, insyaAllah mengenai seorang lagi tema kita, iaitu program kita Mulhaq kita pagi ni. Mulhaq ni mulakan harimu dengan Al-Quran, yang mana kita mengambil kisah iktibar daripada kisah kaum salaf bersama Al-Quran. Kisah kaum salaf bersama dengan Al-Quran, iaitu seorang lagi daripada orang yang dekat ataupun berada pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama dia siapa? Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar. Baik, Asma binti Abu Bakar ni dia siapakah beliau? Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Jadi beliau memeluk Islam setelah 17 orang. Jadi dia adalah orang yang awal memeluk ajaran Islam, iaitu setelah 17 orang. Maksudnya dia orang ke berapa? Dia orang yang ke-18. Orang ke-18 memeluk Islam satu masa dahulu. Dan adiknya siapa? Adiknya adalah Aisyah radhiyallahu anha binti Abu Bakar, merupakan isteri kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asma adalah kakak. Kemudian siapa? Aisyah adalah adik. Bismillah. Alhamdulillah. Asma adalah kakak, Aisyah adalah adik. Ni adik-beradik, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tanya saya, ini adik-beradik yang mempunyai karakter-karakter yang tersendiri. Kalau kita lihat dalam sirah-sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semalam kita telah membincangkan siapa? Mengenai Aisyah radhiyallahu anha. Semalam kita bincangkan tentang Aisyah radhiyallahu anha, yang mana kita tengok sifat Aisyah macam mana. Sifat Aisyah disebutkan dalam hadis semalam ataupun kisah semalam. Memang Aisyah seorang yang manja dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah semalam kisah dia merajuk dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia menangis pulang ke rumah ibu bapanya. Dan Aisyah radhiyallahu anha juga disebut dalam kisah dia, beliau sangat berhati-hati dalam urusan ataupun harta benda dia, ataupun kita kata apa, orang yang menyimpan, seorang yang memandang lebih jauh lah untuk menyimpan sesuatu barang. Berbanding dengan Asma pula. Asma ni, tuan-tuan, kalau kita lihat kisah beliau lebih dikenali dengan sebagai seorang wanita yang agak keras, ataupun yang kita bukan keras kasar, tapi beliau seorang wanita yang cekal dan mempunyai tanggungjawab yang besar ketika zaman penghijrahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat Asma ni dia, kalau tadi Aisyah dia memandang pada masa hadapan jauh, kalau nak simpan barang ni berhati-hati, berapa lama lagi PKP ni. Tapi kalau berbanding dengan Asma, tak ada. Asma binti Abu Bakar, beliau sifatnya kalau hari tu lah. Itu cara dia. Kalau hari tu, maka hari tu lah. Habis hari tu dah, esok fikir lain. Itu cara siapa? Asma binti Abu Bakar. Jadi dua orang ni adalah adik-beradik, anak kepada Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah adalah adiknya, merupakan isteri kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berkahwin sebanyak dua kali. Yang terakhir adalah siapa? Zubair ibn Al-Awwam, ataupun seorang sahabat Nabi, Zubair Al-Awwam, yang mana daripada hasil perkahwinan beliau, Asma binti Abu Bakar, dapatlah seorang
yang terkenal juga, nama dia Abdullah ibn Zubair. Ada beberapa remaja ataupun orang muda bernama Abdullah di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara dia siapa? Abdullah ibnu Abbas, lagi Abdullah ibnu Amr, Abdullah ibnu Amr bin Al-As, Abdullah ibnu Zubair. Ini nama-nama orang yang terkenal, nama-nama Abdullah. Jadi Asma ni ibu kepada Abdullah ibnu Zubair. Hasil perkahwinan dia dengan Zubair bin Al-Awwam, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang, masih yang baru tiba, kita masih lagi awal di peringkat permulaan, latar belakang. Tadi bagi baik. Dan kisah yang terkenal mengenai Asma binti Abu Bakar, iaitu kisah bila ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bersembunyi di Gua Sur. Tuan-tuan ingat lagi ketika hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda terlebih dahulu dengan Abu Bakar menyorok dahulu dalam Gua Sur. Ini semua kenangan-kenangan kalau kita pergi umrah, kita teringatlah tempat-tempat ziarah yang akan dibawa kita sewaktu kita berada di Mekah. Mudah-mudahan Tuhan berikan kita kesempatan, mudah-mudahan akan dibuka kembali Mekah ketika ini. Okey, baik. Dan ini ketika peristiwa sejarah hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq dan juga siapa? Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun menyorok di dalam Gua Sur. Dalam Gua Sur pergi bersembunyi daripada ancaman kaum Quraisy. Baik. Baik. Kita lihat ketika Nabi SAW bersembunyi tersebut bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, maka beliaulah, iaitu Asma binti Abu Bakar lah, yang membekalkan makanan. Ada beberapa orang ditugaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan beberapa tugasan. Dan kebanyakannya, dua orang daripadanya adalah anak Abu Bakar As-Siddiq, iaitu Abdullah bin Abu Bakar, merupakan orang yang mendapatkan maklumat berkenaan dengan pergerakan kaum Quraisy. Asma binti Abu Bakar, beliau merupakan seorang yang dipertanggungjawabkan oleh ayahnya untuk membekalkan makanan dan minuman kepada ayahnya sewaktu As-Siddiq dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyorok di dalam Gua Sur sebelum teruskan berhijrah sampai ke kota Madinah. Jadi tuan-tuan, ini satu tanggungjawab yang besar, tanggungjawab yang besar. Perempuan-perempuan yang kita kata apa, boleh diharap boleh melakukan kerja ini. Dan kemudian kerana peristiwa itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam Gua Sur tersebut, Asma binti Abu Bakar, dia pada masa itulah dia tak ada tempat untuk membawa bekalan kepada Nabi kita. Lalu dia potong tali pinggang dia menjadi dua, dan akhirnya itulah gelaran kepada Asma binti Abu Bakar, iaitu Zatun Naqatain, yang bermaksud dua tali pinggang. Apa maksud Zatun Naqatain? Yang mempunyai dua tali pinggang. Jadi Asma binti Abu Bakar. Seterusnya kita masuk juga kepada kisah bagaimana mendapat gelaran julukan Zatun Naqatain dan penghijrahan beliau kepada daripada kota Mekah pergi kepada kota Madinah. Baik, sambung lagi. Asma binti Abu Bakar, gelaran yang beliau perolehi itu kerana Zatun Naqatain ini disebabkan satu masa beliau, jadi binti Abu Bakar, telah menyediakan makanan dan minuman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayahnya Abu Bakar ketika itu dalam proses hijrah daripada kota Mekah untuk berhijrah ke kota Madinah. Kita pun tahu penghijrahan Nabi pada masa tersebut mendapat ancaman yang besar suatu masa ketika itu, kerana kalau boleh kaum Quraisy tidak mahu membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terlepas dan dapat berhijrah ke kota Madinah. Jadi demi untuk mengelakkan Rasulullah SAW dijejaki oleh orang-orang kafir Quraisy, maka pada masa tersebut baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun berlindung di dalam gua Sur. Saat Rasulullah SAW tinggal di Asma merupakan orang yang dipertanggungjawabkan
Asma mendapat tugas yang besar, iaitu apa? Membawa makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayahandanya, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan tuan-tuan dan puan-puan daripada Allah Subhanahu wa taala, pada masa tersebut tiada peralatan untuk mengikat makanan. Tak ada peralatan untuk ikat makanan, dan kalau nak ditunjukkan sangat dengan bentuk bekal, maka orang akan perasan apa yang dibuat oleh Asma binti Abu Bakar tadi. Jadi sebabkan tiada, lalu apa yang berlaku? Asma binti Abu Bakar dikoyakkan tali pinggang dia menjadi dua. Tali pinggang kain ke tali pinggang apa, kita tak tahulah. Lalu dikoyakkan tali pinggang dia menjadi dua. Satu dijadikan ikatan kepada bekas makanan Rasulullah SAW. Satu ikat tali pinggang dia, satu lagi adalah untuk mengikat bekas makanan untuk dibawa kepada Rasulullah SAW. Sehingga mana Nabi SAW melihat keadaan demikian, dia tengok ada dua tali pinggang. Rasulullah SAW mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala gantikan kepada Asma binti Abu Bakar tadi tali pinggang yang lebih cantik dan indah di syurga nanti. Balik macam mana kisah semalam, setiap kali perkara pengorbanan kita lakukan di atas dunia yang kita pinjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya-Allah Allah Taala akan gantikan dengan pinjaman kita tersebut, iaitu suatu berada di dalam syurga Allah Taala dengan perkara yang lebih baik lagi. Jadi Nabi pun melihat tali pinggang Asma, kita kata rosak lah, dipotong dua. Maka Nabi doakan agar Allah Taala gantikan kepada Asma binti Abu Bakar As-Siddiq dengan cantik lagi tali pinggang yang terdapat di syurga Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Asma juga sedang mengandung. Sebenarnya tuan-tuan, Asma juga sedang mengandung, dan kita lihatlah betapa ataupun betapa sukarnya Asma binti Abu Bakar untuk mendaki Bukit Sur dalam keadaan beliau sedang mengandung. Dan ketika satu masa beliau telah ditemui oleh Abu Jahal dan orang-orang Quraisy, dia telah ditemui dan juga disiasat dan kumpulannya. Asma telah ditampar oleh Abu Jahal. Untuk mendapatkan maklumat, Asma telah ditampar oleh Abu Jahal, tapi kita kata apa? Asma binti Abu Bakar tetap bertahan. Walaupun masa ditampar tersebut, dia punya anting-anting dia siap tercabut lagi daripada telinga beliau. Okay. Sambung kita lagi, perkahwinan dan kelahiran anaknya. Tadi kisah apa? Kisah macam mana dia mendapat gelaran yang mempunyai dua tali pinggang. Perkahwinan dan kelahiran anaknya. Baik, sambung lagi. Asma tuan-tuan telah dikahwinkan dengan siapa? Zubair ibnu Al-Awwam. Zubair ibnu Al-Awwam ni beliau adalah sepupu kepada Khadijah, itu isteri baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asma telah dikahwinkan dengan Zubair ibnu Al-Awwam, dan pada masa tersebut Zubair Al-Awwam bukanlah seorang hartawan. Dia tidak ada khadam yang boleh bantunya. Kahwin dengan orang susah lah. Dan tak ada khadam, tak ada pembantu rumah yang boleh membantu khidmat di rumah. Dan juga Zubair Al-Awwam tidak ada harta yang banyak untuk menyenangkan Asma binti Abu Bakar. Dan tuan-tuan kena ingat, Asma binti Abu Bakar dia ada orang kaya. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang-orang pembesar, orang-orang hartawan. Kita ingat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq menghabiskan hartanya banyak untuk membebaskan orang-orang Islam yang tersiksa di kota Mekah satu masa dahulu. Jadi Asma ni berkahwin dengan Zubair Al-Awwam, yang mana Zubair Al-Awwam tak ada apa-apa pun. Zubair Al-Awwam dia hanya ada seekor kuda sahaja yang digunakan untuk berperang. Yang dia satu ekor kuda, itu pun kuda yang digunakan untuk berperang. Dan Zubair Al-Awwam ni memang kita kenal di antara orang yang tergolong di kalangan 10 dijamin masuk syurga. Dan Zubair Al-Awwam ni sebenarnya salah seorang yang dikatakan hebat dalam peperangan. Jadi tapi dia tak ada harta. Dia hanya ada seekor kuda saja. Namun begitu Asma binti Abu Bakar, walaupun ada orang kaya berkahwin dengan Zubair Al-Awwam yang tiada harta, dia begitu tabah dalam kehidupan tersebut. Dan beliaulah, Asma lah yang menjaga kuda Zubair Al-Awwam, memberi makan kepada kuda tersebut. Jaga kuda. Dengan ketabahan Asma bersama dengan suaminya, tak lama-lama lepas itu mereka pun berusaha termasuk di kalangan hartawan di kota Madinah. Baik, itu kisah perkahwinan. Dan tak kala Rasulullah SAW mengizinkan kaum muslimin berhijrah, maka hijrahlah Asma bersama suaminya, iaitu Zubair Al-Awwam. Dan pada masa tersebut, ketika hijrah itu tuan-tuan,
binti Abu Bakar sedang sarat mengandung anak dia yang bernama siapa? Iaitu bernama, anak dia ramai, anak dia ada 8 orang. Pada masa itu Asma binti Abu Bakar disarat bukan anak dia yang bernama Abdullah ibn Zubair. Dan ketika dalam perjalanan sedang sarat menanggung sakitnya, bawa kandungan tersebut, dia tak menyusahkan orang lain pun. Pada Asma tak apa, dia teruskan hidup dia seperti biasa. Dia tetap kuatkan diri dia. Tak ada pun dia memanja-manjakan diri dia, tetap berjalan bersama dengan Zubair Al-Awwam yang sedang berhijrah pada masa tersebut. Dan juga pada masa tersebut mereka hanya memikirkan bagaimana untuk mendengar perintah Nabi SAW untuk hijrah daripada kota Mekah pergi ke kota Madinah. Itu Asma binti Abu Bakar, seorang yang cekal, seorang yang orang kata apa, keras hatinya, bukan keras kasar, tapi betapa orang yang kuat berdikari dan tidak menyusahkan orang lain. Kemudian tuan-tuan, hijrah lah mereka ke kota Madinah. Tapi sebelum sampai di Madinah, saat mereka tiba di Quba ni dekat Madinah lah kan, dekat sebelum sampai ke kota Madinah, betul-betul pada hari ini ada satu namanya Quba, yang mana terdapat di masjid yang pertama di Mina dalam sejarah Islam. Saat mereka tiba di Quba, Asma telah melahirkan seorang bayi lelaki kat Quba. Maka dia pun bersalin anak bayi lelaki, dia Raihanan. Raihanan ni bermaksud apa? Orang-orang Madinah gembira sangat pada masa tersebut kerana Abdullah ibn Zubair ni merupakan anak pertama yang dilahirkan di kota Madinah. Anak muhajirin yang pertama dilahirkan di kota Madinah. Lalu diberikan dua kegembiraan. Nama ni dua kegembiraan, iaitu yang pertama, Raihanan ni juga bermaksud jantung hati dan kegembiraan buat kaum muhajirin. Ya, jadi itu sejarah kelahiran anaknya Abdullah ibn Zubair. Dan kalau saya lihat, dia dapat dua rekod lah kita kata. Yang pertama, ketika sampai di Madinah, beliaulah Asma binti Abu Bakar yang melahirkan anak yang pertama di kalangan bayi muhajirin. Dan tuan-tuan, di kalangan kaum muhajirin di kota Madinah, Asma binti Abu Bakar, beliaulah orang yang terakhir meninggal dunia. Beliaulah sahabat muhajirin yang terakhir meninggal dunia. Kemudian bila dah lahirkan anak tadi, bersegeralah Zubair Al-Awwam membawa zuriat dia tadi, iaitu yang bernama Abdullah ibn Zubair, bertemu dengan Rasulullah SAW, lalu diserahkan kepada baginda. Dan Nabi pun dokong penuh kegembiraan diriba Rasulullah. Kemudian baginda mengambil sesuatu daripada dalam mulutnya, lalu mentahdikkan anak tersebut. Inilah tahdik yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Zubair ibn Al-Awwam. Dan kisah kematian Abdullah ibn Zubair, anak dia pula tak lama lepas tu meninggal dunia, tuan-tuan. Siapa? Anak dia Abdullah ibn Zubair. Tapi kisahnya kita shortcut. Dan tuan-tuan, juga kisah yang terkenal tentang Asma binti Abu Bakar, iaitu bagaimana kematian anaknya Abdullah ibn Zubair. Dan ini berada pada zaman selepas daripada zaman Khulafa' Rashidin. Ketika anak ibn Zubair meminta pendapat daripada Asma binti Abu Bakar, iaitu ketika dalam konflik dalam kalangan Bani Umayyah pada masa tersebut. Pada masa tersebut ada satu gubernur bernama Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni dikenali dengan gubernur yang agak keras, dan berlakulah pertembungan di antara Abdullah ibn Zubair dengan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dan satu masa Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini berjaya untuk mengepung anaknya, iaitu Abdullah ibn Zubair tadi. Dalam keadaan sudah terkepung oleh tentera Bani Umayyah, Asma memberikan semangat kepada anaknya untuk terus berjuang. Kata Asma kepada Abdullah bin Zubair, dia kata apa? Hiduplah secara mulia, berjihadlah kamu kepada Allah, dan matilah secara terhormat. Lalu Abdullah bin Zubair terus melawan, melancarkan serangan terakhir, sehingga akhirnya dia pun wafat ataupun mati, meninggal dunia, dibunuh oleh gubernur Bani Umayyah, iaitu Hajjaj ibn Yusuf tadi. Dan Asma dia tak sedih, bahkan dia merasa bangga dengan kematian anaknya itu. Tapi selepas itu apa yang berlaku, tuan-tuan? Hajjaj mengarahkan mayat anaknya itu, iaitu Abdullah bin Zubair tadi, digantung dan disalib di atas tiang di sisi Kaabah, sebagai konon dia nak menghina ataupun
menjatuhkan maruah Abdullah ibn Zubair tadi kan. Tetapi Asma katakan, bukankah sampai masanya pahlawan yang menjadi megah dia turun daripada kudanya? Bila Asma melihat anak dia tergantung tersalib di sisi Kaabah, Asma pun kata sudah sampai masa dia pun diturunkan. Mendengar kata itu, Hajjaj dia malu kembali, sebab Asma ni salah seorang daripada sahabat besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq malu dengan menaikkan mayat Abdullah tadi, bermaksud dia pun naikkan martabat Abdullah bin Zubair. Lalu dia pun turun mayat Abdullah bin Zubair dan menyerahkan kepada ibunya, yakni Asma binti Abu Bakar. Dan itu kisah di antara kisah kematian Asma binti Abu Bakar, dan panjang lagi. Tuan-tuan, kita tak cerita pasal tu. Tuan-tuan boleh lihat nanti bagaimana kisah di antara pertembungan di antara Abdullah bin Zubair dan juga Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ketika ke zaman Bani Umayyah satu masa dahulu. Cuba kita teruskan juga kisah Asma berkaitan dengan ayat Al-Quran. Kepada tema kita yang utama, iaitu berkaitan dengan Al-Quran, yang kita lihat bagaimana berkaitan dengan ayat Al-Quran. Tuan-tuan, ada satu riwayat yang menyebutkan daripada Hisham bin Urwah. Dia berkata, Hisham bin Urwah ni ayah dia yang bagi tahu kat dia. Dia kata ayah dia, pernah sekali aku mengunjungi Asma radhiyallahu anha. Pada masa dahulu, ayah kepada Hisham bin Urwah ni nak pergi ziarah mengenai kisah ahli syurga. Pada masa tersebut, Asma sedang baca ayat daripada kisah ahli syurga, firman Allah Subhanahu wa taala, "Famanallahu 'alaina wa waqana 'azab samum." Maka Allah Ta'ala mengurniakan kami rahmat dan taufiknya serta memelihara kami daripada azab. Inna kunna biqablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya kami dahulu tetap menyembahnya dan memohon pertolongannya, kerana sesungguhnya dialah sahaja yang sentiasa melimpahkan ihsannya lagi yang maha mengasihani. Surah At-Tur, surah 52 ayat 27 hingga ayat yang ke-20 ke-28. Ini ayat yang dibaca oleh Asma. Pada masa tersebut siapa yang diketahui bapa kepada Hisham bin Urwah tadi nak pergi ziarah. Masa tu kita kata apa, Asma sedang solat dan membaca ayat tadi. Lalu apa yang berlaku, dengar daripada luar, kata ayah kepada Hisham bin Urwah tadi, dia dengar Asma pun menangis memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala serta belas ihsan. Lepas baca tadi ayat tadi, Asma pun menangis dan minta berdoa dengan Allah Taala. Dan pada masa tersebut Hisham, aku tak mahu mengganggunya pada saat itu. Tetapi bila mengenangkan kembali pada masa tersebut, Asma berdoa dalam masa yang agak lama, berulang-ulang kali menangis dia dan berulang-ulang kali memohon kasihan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang berlaku, ayah kepada Hisham bin Urwah tadi, dia ambil keputusan untuk pergi dahulu ke pasar sebab tak nak ganggu, dan Asma pun sedang menangis agak lama berdoa kepada Allah Taala. Dia pun ambil keputusan, tak apalah, aku pergi ke pasar dahulu. Tuan-tuan, apa yang berlaku, setelah dia pulang daripada pasar, ternyata Asma binti Abu Bakar tadi masih berdoa dan menangis mengharap perlindungan dan belas kasihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat Asma binti Abu Bakar bersama dengan Al-Quran, berdoa menangis memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala kerana takutnya situasi akan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Asma binti Abu Bakar, seorang anak kepada sahabat besar Nabi. Perjuangan dia sangat besar, menjadi wanita asbab yang besar kepada kejayaan hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis dia apabila tersampainya ayat Al-Quran yang membicarakan tentang rahmat dan juga perlindungan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Kalau kita tak mampu untuk berdoa demikian berulang-ulang kali, saya ingat maka kita sombonglah, seolah kita rasa kita lebih baik lagi daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Asma ini. Okey. Baik. Tuan-tuan bapa dan Allah Subhanahu wa taala, kisah Asma ni pendek je, kita tak adalah terlalu panjang, dan kita pergi pada amrah dan kesimpulan yang boleh kita ambil pada pagi ini. Baik. Dia nak penghujung dah. Saya nak tuan-tuan nanti bolehlah kongsi kepada sahabat-sahabat yang lain, ambil iktibar, kerana contoh kita Asma binti Abu Bakar ni di antara contoh yang besar, terutamanya kepada orang-orang perempuan, Sebab tu ibrah yang boleh kita ambil pada pagi ini, terutamanya orang-orang perempuan sekalian,
Yang pertama, iaitu ibrah yang boleh kita ambil, contohi sifat Asma radhiyallahu anha. Contohilah sifat beliau yang berani serta mampu berdikari. Berani, mampu berdikari, sehingga mampu menjadi harapan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq ketika proses besar, iaitu hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak yang boleh diharap, perempuan yang boleh diharap. Tuan-tuan boleh bayangkan kiranya Asma binti Abu Bakar tadi gagal untuk proses membantu hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana agaknya kalau Asma gagal membantu ayah dia dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi yang memberikan makanan sewaktu proses hijrah tersebut? Mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar mempunyai kesulitan. Dan kita pun tahu proses hijrah itu sangat penting bagi perkembangan Islam yang terdapat pada hari ini. Oleh itu, jadilah wanita yang seperti Asma binti Abu Bakar. Tidak bermaksud wanita ini kita kena manja sahaja. Ada masa ketika wanita yang patut kita jadi juga Asma binti Abu Bakar, iaitu orang yang boleh berdikari dan mampu untuk diharap oleh ayahnya, seperti mana diharap untuk membantu proses hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu persoalan yang saya kata tadi apa? Tuan-tuan bayangkan bagaimana sekiranya Asma binti Abu Bakar gagal membantu proses hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini besar peranannya, maka jadilah seperti Asma, mampu berdikari dan menjalankan tanggungjawab meskipun besar kepada agamanya. Yang kedua, ibrah yang boleh kita ambil, iaitu yang kedua, sifat Asma seorang yang cekal, bahkan susah payah bersama suaminya sehingga akhirnya mereka menjadi hartawan di kota Madinah. Jadi seperti Asma, seorang yang cekal, sabar bersama dengan suaminya sehingga akhirnya mereka diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu apa dia? Diberikan rezeki yang baik dan akhirnya menjadi hartawan di kota Madinah. Jadilah seperti mana Asma yang sanggup bersabar bersama suaminya. Yang terakhir, pengajaran yang boleh kita ambil berdasarkan sifat Asma tadi dengan menangis dan juga mengambil peluang berdoa bersungguh-sungguh. Yang ketiga, ibrah yang boleh kita ambil, kita sepatutnya malu dan mengambil iktibar daripada golongan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka bersusah payah menegakkan agama, ditekan, ditindas dan sebagainya, tetapi tetap juga berulang kali, kita ingat jasa mereka dah sungguh besar, tetapi tetap mereka berulang kali berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan belas kasihan di akhirat kelak. Berulang-ulang kali berdoa. Kita berapa kali kita berdoa? Sebab itu saya ucapkan tahniah kepada mereka yang bangun pagi, dapat bangun solat subuh, dapat berdoa pada Allah di awal hari, mulhaq mulakan hari dengan Al-Quran. Kerana apa? Ini satu mungkin usaha kita yang kecil, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka punya tawajuh mereka, kesungguhan mereka sangat tinggi untuk mengharapkan perlindungan dan belas kasihan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Dan wallahu taala a'lam. Ibrah dan kesimpulan daripada kisah Asma binti Abu Bakar. Jadi kalau tanya saya tuan-tuan, ini antara satu contoh cerita wanita yang patut kita ceritakan kepada anak-anak. Wanita yang lain ambillah iktibar bagaimana contoh wanita yang sangat boleh diharap apabila menjalankan tanggungjawab yang besar, meskipun tanggungjawab tersebut melibatkan taruhan nyawa, membantu proses hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, sampai situ dahulu kisah tentang siapa? Asma binti Abu Bakar. Jadi tuan-tuan, itu saja saya ingat. Yang pertama, kita harap mudah-mudahan kita mengambil iktibar, diberikan kekuatan untuk menjadi seperti akhlak sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita berharap Tuhan berikan kita pengampunan malu kita nak dibandingkan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun dah banyak berjuang untuk agama, tapi kesungguhan mereka mohon perlindungan kepada Allah tetap masih tinggi. Yang juga kita berharap Tuhan berikan kita istiqamah untuk kita teruskan, kesihatan yang baik untuk kita teruskan program kita ini. Mudah-mudahan Tuhan berkati dan rahmati usaha kita. Setakat itu sahaja pertemuan kita pada pagi ini. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi ini dengan baca doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabb, kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa azim sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami ridha-Mu ya Allah, masukkan syurga-Mu ya Allah.
jauhilah kami semua daripada azab api neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Ya Allah, kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami sejak daripada kecil dengan lelaki. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang yang beroleh nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ya Muqallibal Qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agama-Mu dan syariat-Mu. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan, ya kau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Rabbi ij'alna muqimas salah min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah diri kami di kalangan orang-orang serta di kalangan zuriat kami. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syarril a'da. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami berlindung kepadamu dari bala ataupun bencana, kesukaran hidup, buruknya takdir serta hinaan atau cemoohan orang-orang yang memusuhi. Rabbana atina hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tuan-tuan, kita bertemu lagi insya-Allah pada esok hari dengan kisah yang lain juga. Mulhaq, mulakan harimu dengan Al-Quran.